Shalom jemaat sekalian. 各位弟兄姐妹平安。 Kita patut bersyukur sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bersama bersekutu di tempat ini. 我们感谢上帝给予了我们机会，可以在一起积极敬拜他。 Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, 我们还没有思想上帝的真理， saya ajak kita semua sekali lagi untuk berdoa. 我们再一次低头祷告。 Kami bersyukur kepadamu Tuhan. 我们满心感谢赞美你， Sekali lagi kami diberi kesempatan 你给我们机会， untuk beribadah kepadamu, untuk mendengarkan firman-Mu. 可以来敬拜你，聆听你的话语。 Tolong kami semua Tuhan, 求主帮助我们每个人， lembutkan hati kami 软弱我们的心， untuk dibentuk, 可以给你造就， untuk dituntun, untuk dikoreksi oleh kebenaran firman-Mu. 好像你能带领引导来独自我们的心， Pakailah kedua hamba-Mu ini 用你两个仆人。 yang menyampaikan juga yang akan menerjemahkannya, 传讲的还有翻译的， Tuhan yang menolong. 求主帮助。 Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 奉主耶稣基督圣名求， kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini. 我们把一切交托在主你大能手里。 Amin. 阿门。 Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada siang hari ini, firman-Mu pelita kehidupan. 今天我们要思想的就是你的话语是我们脚前的灯。 Dewasa ini, orang-orang Kristen kurang menyadari betapa pentingnya Alkitab dan berharganya Alkitab di dalam kehidupan mereka. 现今基督徒没有意识到圣经对他们灵性生命的重要性。 Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah diajarkan, kita sudah belajar suatu kebenaran. 上个星期几个星期以来，我们已经学习到一个真理。 Alkitab itu adalah firman Allah. 圣经就是上帝的道。 Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab bukan hanya sekedar buku yang penuh dengan kebijaksanaan. 圣经是上帝的话语，圣经不是单单一本充满智慧的书， Buku yang motivasi, 激励我们的书。 tetapi Alkitab adalah firman Tuhan. 可是圣经是上帝的话语， Allah adalah sang sumber kebenaran itu. 上帝就是一切真理的泉源。 Maka apa yang difirmankannya semua adalah kebenaran. 所以一切上帝所言的肯定是真理。 Namun sayang, banyak orang percaya mengabaikan Alkitab. 可是很多信徒忽略了圣经， Seperti yang digambar yang kita bisa lihat, 好像我们在视频上看见的， pemilik dari Alkitab itu membiarkan Alkitabnya berdebu dan diabaikan begitu saja. 这本圣经就让它在那里充满灰尘。 Bahkan saking tebalnya debu itu bisa dibuat tulisan. 这个灰尘尘土这么厚，使到可以在上面写字。 Bagaimana dengan kita? 我们又如何呢？ Apakah kita membawa Alkitab ini hanya waktu kita beribadah, 我们就当聚会的时候才带圣经吗？ tetapi hari-hari yang lain Alkitab tetap rapi di tempatnya? 其他的时间，那么圣经就放在它的地方。 Mungkin kita sudah tidak banyak dari kita yang sudah tidak menggunakan Alkitab fisik seperti ini lagi. 可能我们当中很多人已经没有在用印本的圣经。 Kita bisa menemukannya di smartphone kita masing-masing. 现在我们智能手机里也是装满圣经。 Smartphone kita bisa menemukan banyak terjemahan, banyak bahasa, banyak renungan. 在我们的手机里面的下载的圣经有几种语言的圣经版本。 Bahkan program dari gereja kita adalah gemar membaca Alkitab. Setiap hari jemaat diberikan renungan, dihimbau untuk diajak untuk kita bersama-sama giat mencintai firman Tuhan. 我们教会也鼓励弟兄姐妹每天读经、灵修、祷告。 Adakah kita sudah antusias mengikutinya? 是否我们已经参与读经的活动啊？ Ataukah kita lebih senang untuk membaca berita dari media massa,
melihat WhatsApp, TikTok, Instagram, 或者我们就忙着看视频里面好像在社交的视频 WhatsApp、TikTok 的那些新闻呢？ dan yang seringkali diberitakan berita-berita yang belum tentu terbukti terpercaya kebenarannya. 他们所传的信息不一定是正确，有的是谣言而已。 Akibatnya ketika kita membaca berita itu dikabarkan tahun 2023 akan bla 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 bla. 好像最近我们看到很多视频说到有关2023年的未来的境况， Kita menjadi depresi, putus asa, tidak memiliki pengharapan lagi. 我们就觉得很忧愁、绝望，好像没有盼望。 Apakah kita sudah mencintai firman-Nya? 我们是否渴慕主的话语呢？ Kehidupan kita ibarat kita itu semua sedang melakukan sebuah perjalanan di dunia ini. 我们的敬拜如同我们在世上的旅程， Dunia ini yang sudah jatuh di dalam dosa, 这个已经堕落在罪里的世界， penuh dengan jebakan-jebakan yang berbahaya, tempat-tempat yang licin, 充满危险的陷阱，能使我们滑倒。 ada musuh-musuh yang kita tidak sadari kehadirannya, mencoba menjauhkan kita dari Tuhan kita. 充满在暗处的仇敌要害我们离开主。 Saya memberikan contoh ketika kita berjalan di tengah hutan yang gelap pada larut malam. 比如说，我们在夜深漆黑的森林里行走， Kita sangat membutuhkan terang supaya kaki kita tidak tersandung akar pohon, kita tidak menabrak pohon. 慢慢我们非常需要有一束光来照亮我们前面的道路，不使我们被绊倒。 Atau misalnya saat kita berkendara di malam hari, 或是在夜深的时候，我们驾驶汽车， kita membutuhkan lampu penerang. 我们就需要照明灯。 Saya pernah punya pengalaman di kota Yogyakarta, 我曾经在Jogja城， tepatnya di daerah Gunung Kidul. 就是靠近 Kidul 山。 Di sana pada tahun-tahun itu masih desa yang berkembang. 那时候他们是还是小村庄， Listrik baru saja masuk. 电才刚刚进那个村。 Jadi penerangan di sepanjang jalan itu minimum. 那么那条路还是很暗。 Nah, saat itu saya hendak menuju ke sebuah tempat. 我要去一个地方， Tiba-tiba kendaraan yang saya pakai lampunya putus. 突然间我使得那辆车的灯断了， Situasi jadi gelap sekali. Saya tidak tahu arah mana yang harus saya tuju. 所以我的眼前就全部是黑的，我就不知道何去何从。 Jarak pandang saya sangat terbatas. 我的视野很近。 Demikianlah kehidupan kita. 我们的生命也是如同好像是一样。 Kita menjalani kehidupan ini, kita perlu terang itu. 在我们步入人生旅途，我们也需要光。 Kita perlu di dalam perjalanan kehidupan ini kita perlu pertolongan untuk kita jalan ke depan. 我们也需要有一个力量来帮助我们行走。 Alkitab menjadi terang yang akan menunjukkan jalan untuk kita terus maju bersama dengan Tuhan. 圣经就是一盏灯来照耀我们前面必行的道路。 Ibarat sebuah lampu pada jalan, cahaya itu memberikan terang untuk kita tahu apa yang ada di depan kita. 如同一盏灯照明了我们前面的道路，使我们看得清楚。 Arah mana yang harus kita tuju? 我们必须走哪条路？ Apakah di depan kita ada jalan yang rusak? 我们知道前面的路是否坏还是好？ Pelita sangat kita butuhkan di dalam kegelapan. 灯在黑暗里，我们迫切需要。 Tanpa pelita dan terang kita bisa saja mengalami kecelakaan dan salah arah. 没有了灯和光，我们会迷失方向。 Pelita dan terang membantu kita memandang sekitar kita, menuntun kita kepada arah yang tepat. 有了灯和光，能够引领我们必须走哪条路。 Lalu pertanyaannya bagi kita semua, 问题是，
Dari manakah kita mendapatkan pelita ini? 我们从哪里可以得到这盏灯呢？ Mazmur 119 ayat 105. 诗篇149篇105节告诉我们， Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 你的话是我脚前的灯，是我路上的光。 Dengan mengikuti petunjuk dari firman Tuhan, 我们照着圣经的教导， kita akan berjalan di dalam kehidupan ini diterangi oleh cahaya kebenaran firman Tuhan. 那么我们在人生旅途所行走的，就得到了圣经的亮光来照亮我们前面的路。 Dunia yang telah jatuh di dalam dosa, 一个堕落在罪里的世界， penuh dengan kegelapan yang dapat membuat kita bisa jatuh, terperosok, tersesat. 充满黑暗，时时刻刻使我们滑倒，我们会掉着陷阱。 Kita memerlukan sebuah pedoman agar kita tidak disorientasi atau kehilangan arah hidup. 我们需要一个向导来引领、指导我们该走的路。 Syukur kepada Tuhan, meskipun kita sedang berada di dalam dunia yang gelap, kita memiliki firman Tuhan. 感谢上帝，虽然我们处在黑暗、充满罪的世界里，可是我们有了圣经，是亮光， Sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. 成为我们脚前的灯，路上的光。 Firman-Nya selalu menerangi dan menuntun langkah kita. 这个上帝的话语常常照耀我们前面的道路。 Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 105, 诗篇149篇105节， kita diberi sebuah kebenaran. Firman Tuhan adalah sebuah lampu yang terang untuk menyinari langkah dan membimbing langkah kita. 这就告诉我们一个真理：上帝的话语就是我们生命里的一盏灯，来照亮我们必行之路。 Apa maksudnya pelita itu? 一盏灯的意思是什么呢？ Frase firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku adalah sebuah pernyataan kiasan. 你的话是我脚前的灯，是一个比喻， Yang dimaksudkan untuk menekankan hikmat yang berasal dari mengikuti petunjuk dan nasihat firman Tuhan. 就是告诉我们，当我们顺服主的圣经里的教导，我们就得到了智慧。 Pelita sering disebut juga kata suluh, obor. 这盏灯也时常用一个火炬来比喻。 Kita menyebutnya lampu atau penerang. 我们称呼这灯， Biasanya pelita dibuat dari tanah liat dan berbeda pada setiap zamannya. 好像我们看见的这个油灯，它们是用泥土做的， Berbentuk mangkok kecil, ada minyak di bawahnya, ada sumbunya untuk menyalakan api. 好像一个小碟子，里面装了油，有那个芯。 Pelita dinyalakan di dalam rumah maupun di luar rumah. 点亮在室内还是室外？ Untuk menerangi jalan, untuk dipakai untuk menuntun dalam perjalanan. 就是照亮人行道，好像我们走路的时候能看得清楚。 Pelita ini mengeluarkan cahaya yang cukup. 这个灯发出的亮光足够， Bukan cahaya yang luas dan menyilaukan. 不是一盏刺眼很光的灯。 Seperti kalau pada masa kini kita lihat lampu sorot itu, kalau kita lihat menyilaukan kita. 好像我们有时看有的灯太亮了，很刺眼。 Implikasinya adalah ada sebuah keterbatasan jarak pandang. 就是说，我们的视线是有限的。 Namun sangat cukup untuk memandu kita, melihat kita apa yang ada di depan kita. 可是这盏灯足够带领我们必须走的那条路。 Dengan cukup terang itu untuk menjalani hidup, Tuhan memberi kita arahan yang kita butuhkan. 就是说，上帝给了我们指引应该走的哪条路。 Tidak sekaligus jelas semuanya sepanjang hidup kita. 上帝没有一次性就给我们看我们一生的必行的路， Tetapi cukup untuk yang kita butuhkan. 就是足够我们现在必走的路。
Di dalam perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, 当我们与主同行， Tuhan menghendaki kita untuk kita bisa terus berada di dalam rencananya. 上帝要我们在他的旨意里行。 Firman Tuhan dimaksudkan untuk membantu kita hidup di dalam track-nya Tuhan. 就是上帝透过他赐给我们的圣经，使到我们常常走在正道上。 Apa aplikasinya buat kita semua? 这对我们而言有什么提议啊？ Kita jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, bukan yang lain. 就是上帝的话语，就是我们人生的准则，不是别的。 Dunia ini menawarkan banyak pedoman-pedoman hidup. 世界给我们很多指南， Ada banyak motivator-motivator. 很多那些举例人家的讲言。 Tapi kita orang percaya sudah diberikan pedoman hidup yang sangat luar biasa. 可是上帝给了我们一个生活特别的生活准则，就是圣经。 Kita harus menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita. 这本圣经就是成为我们人生的导向。 Firman Tuhan sebagai pelita kaki kita dan terang bagi jalan kita. 这个圣经就成为我们脚前的灯，路上的光。 Meski ke depan kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita, 虽然我们前途还充满未知之数， firman-Nya menuntun kita apa langkah kita selanjutnya. 我们也不知道前面应该要发生了什么。 Firman Tuhan membimbing kita di jalan yang benar. 可是圣经带领我们走正路。 Itu adalah sebuah cahaya yang menghalau ketidakpastian, menghalau bayang-bayang ketakutan. 这个光就是消除一切忧郁跟不知的一切我们来使我们恐怕的。 Ketika tadi di depan saya katakan bahwa ketika kita hanya membaca berita-berita di WhatsApp yang membuat kita khawatir, 如果我们就单单每天读社交网上那些新闻，也使到我们忧虑， kita jadi cemas, kita jadi takut, khawatir. 我们就惧怕，我们就绝望。 Tetapi ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, 可是当我们读圣经的时候， ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada penghiburan bagi kita semua. 我们就有得到力量，得到安慰，得到主的帮助。 Firman-Nya tidak hanya menerangi jalan kita, menjaga perjalanan hidup kita. 这个神的话语不单照亮我们的路，不单也是只有我们生命的指南， Dan memperingatkan kita akan setiap bahaya yang bisa menimpa kita. 也忠告我们所有的陷阱。 Firman Tuhan adalah harta karun yang sangat berharga bagi kita semua. 对我们而言，上帝的话语是何等宝贵的藏宝。 Berisi janji-janji Tuhan, memberikan kita kekuatan, serta instruksi bagi kita untuk kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. 充满了上帝的应许，指导来走主的道路。 Jikalau saya bertanya pada saat ini, 如果现在问大家， apakah kita mau mengasihi Tuhan, apakah kita mau menyenangkannya? 我们是否爱上帝？我们是否要讨神喜悦？ Saya yakin kita semua berkata, ya saya mau. 我肯定大家会答说要，我愿意。 Tapi bagaimana? 可是要怎么样呢？ Apakah kita tahu apa yang dia sukai, perbuatan apa yang dia senang? 是否我们知道上帝要我们做什么？ Kita perlu cari tahu. 我们必须了解。 Ketika mungkin saya mempersiapkan hadiah untuk istri saya, 当我为我太太预备礼物， saya sudah bungkus dengan rapi, saya persiapkan sebuah kado, 我包得漂漂亮亮， saya berikan kepadanya, 我给她。 dan ternyata setelah dia buka, 当她打开的时候， tidak sesuai dengan kesukaannya. 不合她所爱， Percuma kan? 就突然， Demikian juga dengan relasi kita dengan Tuhan. 这也是一样，跟我们与上帝的关系。 Kita mau menyenangkannya, 我们要蒙主悦纳，
tapi kita perlu tahu bagaimana cara menyenangkan Tuhan. 可是我们必须知道如何来蒙主悦纳。 Apa yang Dia mau di dalam hidup saya dan Anda. 我们必须了解上帝对我们的要求，我们生命里上帝要我们做什么， Semua ada di dalam firman-Nya. 一切都写在圣经里。 Ketika kita membaca, mempelajari, mencerna firman Tuhan, 当我们读圣经来查考圣经的时候， firman Tuhan yang menerangi setiap kehidupan kita. 圣经照亮我们生命里的每个角落。 Melalui firman-Nya kita dituntun hidup di dalam kekudusan sesuai dengan kehendak-Nya. 透过圣经，神带领我们活出圣洁来。 Seorang pengkhotbah Charles Spurgeon 一个布道家史布生 berkata, salah satu manfaat paling praktis dari kitab suci adalah bimbingan dalam tindakan kehidupan kita sehari-hari. 最实际的圣经的对我们的益处就是它指导我们一天天所必行的路。 Firman Tuhan mengandung pedoman-pedoman, hikmat-hikmat untuk menuntun hidup kita. 圣经充满智慧，指导带领我们在世上行路。 Di dalam kita bekerja, di dalam kita studi, di dalam kita mencari pasangan hidup. 在我们工作，我们找伴侣，我们所住哪里？ Firman Tuhan memberikan kita pedoman dan tuntunan. 圣经给我们了指引。 Misalnya ketika kita sedang mencari pasangan hidup, 比如说我们在找伴侣， 2 Korintus 6 berkata, 哥林都后书第6章告诉我们， jangan kamu mencari pasangan hidup yang tidak sepadan. 必须找一样信主的人。 Misalnya juga di dalam kita bekerja, 比如说我们在找工作， kerjakan semuanya itu supaya seperti kita lakukan segalanya itu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. 当我们做每件事的时候，身为信徒，我们就好像如同做献给上帝一样。 Seperti yang tulis Kolose pasal 3. 好，如同哥罗斯书第3章。 Nah, Bapak Ibu semua mungkin tidak asing dengan hal ini. 我们看见这个手册 Ini adalah buku manual. ，user manual 就是手册。 Nah, setiap kita memberi barang, entah itu sepeda motor, mobil, handphone, televisi, 当我们每次买新的电视机、冰箱或者汽车， biasanya kita akan mendapatkan ini. 我们平常会给我们一本说明书。 Di sini tertulis semua cara aturan pakai barang tersebut. 这本说明书会告诉我们如何使用，如何保护。 Misalnya kalau kita memberi sebuah handphone, smartphone, 比如说我们买一个新的手机， di dalam buku itu tertulis bagaimana cara menghidupkannya, cara memasukkan SIM card. 这本说明书会告诉我们如何打开这个智能手机， Bagaimana cara mencharge handphone itu. 如何充电。 Nah, ketika kita mengabaikan untuk membaca terlebih dahulu manual ini, 当我们忽略了读这本说明书， bisa jadi kesalahan-kesalahan yang fatal akan terjadi. 可能我们会犯一些错误， Handphone kita bisa rusak, 使到我们的智能手机坏了， garansinya bisa hilang, 它的保险废了， dan seterusnya. 还有其他的。 Saya pernah punya pengalaman pribadi. 我有个人的经历， Saya membeli sebuah mesin penghancur kertas. 我买一个粉碎纸的机， Dengan sok tahu saya tidak membaca buku manualnya. 我自以为是就不再读它的说明书， Saya hanya main coba saja. 我就自己试一试， Dan saya melakukan kesalahan yang sangat fatal. 我就犯了一个很大的错误。 Saya memasukkan barang yang tidak boleh dimasukkan. 我放进本不应该放进去的， Di dalam buku manual itu ditulis tidak boleh dimasukkan. 在说明书里已经说得很清楚，不给放进去。 Tapi kesalahan saya memasukkannya. 可是我犯了错，就是把不应该放进去的，我就放进去了， Akibatnya mesin itu pun rusak. 造成那的粉碎纸的机坏了， Dan harus diservis. 必须修理。 Nah, demikian pula dengan kehidupan kita.
我们的人生路程也是一样。 Tuhan sudah memberikan kita semua buku manual di dalam menjalani kehidupan ini. 上帝已经给我们了人生旅途的说明书， Tuhan memberikan kita firman-Nya yang menuntun kita menjalani kehidupan ini. 就是上帝话语圣经来走我们人生的道路。 Di dalam kehidupan ini setiap harinya akan banyak keputusan-keputusan yang kita ambil. 我们的每天生活里必须必须做一个选择。 Begitu kita bangun dari tidur kita pun, kita sudah harus mengambil keputusan. 每天起来都是要做一个选择。 Apakah kita langsung bangun? Apakah kita akan melipat selimut kita dan kita kembali tidur? 我们必须起床把床被整理好，还是再懒着睡？ Apakah kita segera bersaat teduh? Apakah kita segera akan mandi? 我们直接起来冲凉，或者先灵修。 Banyak keputusan yang harus kita ambil setiap waktunya. 每时每刻，我们都正在选择来做抉择。 Dan firman Tuhan mengandung prinsip-prinsip yang membantu kita menjauhi banyak masalah. 圣经里充满指引我们避免犯了错误， Menjauhkan kita dari banyak perangkap tragedi yang disebabkan pengambilan keputusan yang salah. 避免我们犯了一时千古恨，使到我们不必犯这种错误。 Maka itu kita perlu menghargai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. 所以我们必须时常默想主的话语。 Firman Tuhan menuntun kita pada jalan yang benar. 圣经会带领我们走正路。 Ketika kita dihadapkan kepada jalan-jalan yang membingungkan, 当我们迷失在十字路口中， menyesatkan, 使到我们不知道何去何从， kita bisa mengandalkan firman Tuhan. 我们可以依靠主的话语， Dengan mengandalkan firman Tuhan, kita tidak mudah ragu. 靠了上帝的话语，我们不再忧郁， Kita tidak goncang di dalam menghadapi kehidupan ini. 我们不被生活里的一切来摇动。 Firman-Nya berkuasa menghibur kita, menguatkan, menopang, dan menuntun kita di dalam jalannya Tuhan. 神的话语能够安慰、扶持我们，给我们力量，行走我们必须走的路。 Amsal 6 ayat 23, 箴言6章23节告诉我们， karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. 因为诫命是灯，法则是光，顺悔的责备是生命的道。 Firman Tuhan menuntun kita kepada kehidupan yang memperkenankan, mempermuliakan nama Tuhan. 神的道带领我们来走荣耀主的正道。 Yang kedua, firman Tuhan menolong kita untuk melihat dosa-dosa di dalam hidup kita. 第二，上帝的话语帮助我们看见一切的罪， Menolong kita untuk kita bisa menyingkirkan dosa-dosa itu. 帮助我们离开一切的罪。 Alkitab memberitahu kita dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. 圣经告诉我们，罪就是违背了律法。 Dan Alkitab berkata semua orang sudah berdosa dan gagal mencapai kemuliaan Allah. 圣经也告诉我们，世人已经犯了罪，亏欠了神的荣耀。 Alkitablah yang memberitahu tentang kesalahan dan dosa-dosa kita. 圣经告诉了我们的是罪人，我们已经违背上帝的律法。 Namun juga menolong kita untuk kita bisa meninggalkan semua dosa-dosa itu. 圣经也帮助我们来离开罪。 Kita dituntun langkah demi langkah untuk hidup memperkenankan Tuhan. 它指引我们一步一步的来荣耀主。 Seorang yang bernama C.S. Lewis, Louis 这样所说过， ada kutipannya dalam bahasa Inggris, saya akan bacakan langsung di dalam bahasa Indonesia. 他有一段言这样子说过。 Saya percaya kepada iman Kristen sebagaimana saya percaya bahwa matahari telah terbit. Bukan hanya karena saya melihatnya,
tetapi karena dengannya saya melihat segala sesuatu yang lain. 我相信，基督教的真理如同我相信太阳已经的存在，因为不但我已经看见了太阳，可是我透过它的阳光，我可以看见别的东西的存在。 Kita bisa melihat benda-benda di sekeliling kita, 我们可以看着其他的东西的存在， ada piano, ada meja, ada kursi, ada televisi. 好像现在我们看见钢琴、凳子还有电视， Itu karena ada terang. 因为有了光。 Demikianlah firman Tuhan membuat terang dan kita bisa melihat dosa yang ada di dalam hidup kita. 上帝的话语也是一样，我透过它，我们看见了一切的罪。 Firman Tuhan menolong kita untuk kita bisa menghindari dosa itu, 圣经的话语帮助我们离开了罪， menuntun kita di dalam hidup di dalam kekudusan Allah. 指引我们活出主要我们活的圣洁的道路。 Yang ketiga, 第三， firman Tuhan menuntun kita kepada Yesus Kristus. 上帝的话语带领我们迈向基督。 Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15, 提摩太后书3章， ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. 并且知道你是从小明白圣经，这圣经使你因信基督耶稣有得救的智慧。 Firman Tuhan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. 圣经带领我们信耶稣基督得救的智慧。 Dari firman Tuhanlah kita mengetahui dan mengenal siapa Yesus Kristus itu, sang terang abadi itu. 透过圣经，我们可以了解、明白、认识到耶稣就是那盏灯。 Melalui firman-Nya kita bisa mengetahui Yesus inilah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. 透过圣经，我就明白，唯独基督耶稣是唯一得救的道路。 Firman-Nya menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa mengenal Yesus itu. 圣经也给予我们智慧，如何来认识耶稣。 Tanpa firman Tuhan kita tidak tahu apakah ada penebusan bagi dosa-dosa kita. 没有了圣经，我们就不晓得如何可以得救、被拯救、救赎。 Apakah ada jalan keselamatan bagi kita semua? 是否还有得救的机会？ Karya-karya Tuhan yang Tuhan sudah lakukan bagi kita semua. 上帝为我们得救的预备的一切的工作。 Semuanya ada di dalam firman-Nya. 一切都写得明明白在圣经里。 Firman-Nya menjelaskan begitu besarnya kasih-Nya kepada kita semua. 上帝何等的爱世人， Firman-Nya menuntun kita makin mengalami Dia, makin mengasihinya, makin erat dengannya. 圣经能引领我们更加爱主，更加体会到主的同在和怜悯。 Firman Tuhan itu punya kuasa mencelikan mata rohani kita. 圣经能使到我们属灵的眼睛发光， Membawa kita dapat mengenal dan hidup serupa dengan Kristus, jalan satu-satunya 使 keselamatan. 到我们能活出更像基督。 Alkitab adalah anugerah yang besar bagi kita. 圣经是上帝赐给我们何等大的恩典。 Alkitab adalah pelita hidup kita. 圣经就是我们人生的世上的光，我们脚前的灯。 Kita sudah diberikan oleh Tuhan manual book di dalam menjalani kehidupan ini. 上帝给予我们人生道路上的说明书。 Adakah kita makin rindu untuk terus membaca, merenungkan Alkitab ini, firman Tuhan ini? 是否我们爱慕读圣经呢？ Barang siapa mau membaca dan mengikuti arahan yang tertulis di dalamnya, 每个要阅读、爱阅读圣经里一切的教导。 pasti orang itu akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, kekuatan yang dia butuhkan untuk menjalani kehidupannya. 那个这个人肯定有福了，有平安，
有安慰、有力量，行走他的人生的道路。 Tetapi ketika seseorang mengabaikan firman-Nya, 当一个人藐视了上帝的话语， menolak untuk membaca dan mengikuti firman yang tertulis di dalamnya, 不肯读经，不要顺从圣经的教导， ia pasti kesulitan dalam menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. 那么他就很难活出主所要他活出的正道来。 Jemaat sekalian, setiap kali kita membuka dan membaca Alkitab, 每逢我们打开圣经、读圣经的时候， sesungguhnya kita sedang menikmati anugerah Tuhan yang besar. 其实我们正在受上帝何等大的恩典。 Tetapi ketika kita menyia-nyiakannya saja, 可是当我们忽略了圣经， membiarkannya saja, 不管它的时候， itu berarti kita menyia-nyiakan berkat yang sangat besar di dalam hidup kita. 那么代表我们忽视了上帝给予我们何等大的祝福。 Pemazmur menegaskan 诗人告诉我们， di dalam Mazmur 119 ayat 105, 在诗篇119篇105节告诉我们， firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 你的话是我脚前的灯，是我路上的光。 Firman Tuhan menuntun jalan hidup kita, 上帝的话语指引我们生命的道路， menjadi pedoman di dalam hidup kita. 这是我们生命里的指南。 Adakah kita mengasihi, mencintai, rindu untuk selalu merenungkannya? 我们是否时时刻刻爱慕读经呢？ Ataukah kita mengabaikannya saja? 或者我们对圣经不理不睬？ Kebenaran ini biarlah menjadi sebuah peringatan bagi kita. 愿这个真理来忠告我们， Biarlah hidup kita selalu dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. 愿我们的生活时时刻刻仰望神的法则。 Tuhan memberkati kita semua. 愿上帝祝福大家， Amin. 阿门。 Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. 感谢主你的话语， Firman-Mu yang berfungsi untuk menolong, menuntun langkah hidup kami. 你的话语指引我们的人生的脚步。 Di tengah perjalanan yang sering membuat kami salah arah, 在世上行走时常迷失， firman-Mu menuntun kami. 你的话语指引我们。 Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa ini Tuhan. 感谢你何等大的恩典， Kami rindu untuk mencintai firman-Mu, 我们科目可以爱读你的圣经， rindu untuk selalu membacanya, merenungkannya, dan melakukannya. 能够时时刻刻不断的思考你的圣经，读圣经，行走你的路。 Biarlah hidup kami selalu dituntun oleh kebenaran firman-Mu. 愿我们每个人的人生都由你的圣经来引领我们的脚步， Tolong kami semua Tuhan. 帮助我们每个人。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。